Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salah. So hari ni kita akan sambung sikit lagi yang tak sempat habis malam. In Learning Standard 4 for 5.3, still lagi dalam reflection of wave. But today we are going to study more about calculation yang melibatkan reflections of wave. Okay, so the question is the time taken by a pulse of ultrasonic wave to travel to and fro the seabed is 0.28 seconds. If the speed of sound in the water is 1500 meter per second, calculate the depth of the seabed. So, more the question itself lah. So, kita tengok kepada soalan dia. So, kita ambil dulu semua maklumat yang dia bagi So, mana dia kata the time taken for ultrasonic wave travel to and fro, maknanya dia bergerak turun dan naik. So, dia bergerak turun dulu dan dia akan bergerak naik. Okay. The time taken dia kata bahawa T dia is equals to 0.28 seconds. Okay. So, dia kata kalau velocity dia and the speed of the sound. So, saya guna simbol V ni kita boleh faham lah. Sebenarnya dia adalah speed sebab dia kita consider dia move in a straight line. Speed is 1500 meter per second. So kita just guna sahaja formula iaitu S equals to Vt divided by 2. So explanation about this equation kita dah belajar yesterday. Di mana kenapa suddenly ada 2 ni? Sebab dia bergerak turun 1 kali S. Naik 2 kali S. So sebenarnya dia dah bergerak 2 kali lah. So sebenarnya kita ada 2 kali S. Okay. So tu maklumat yang dia bagi. Ni adalah calculation dia. So masukkan 1500 darab 0.28 divided by 2. So you will get the answer is 210 meter. So the depth of the seabed is 210 meter. So the equation is quite simple Cuma kita je lah yang nak kena ingat. Kalau saya tak perlu ingatkan lah. Sebab formulas, these formulas are not given in your exam This kind of equations are not given in your exam. So kalau yang dia bagi, formula yang dia bagi, kita tak perlulah nak susah payah faham, hafal dan juga tahu cara nak produce dia. Since formula ni tak diberi dalam exam, so saya stress out this equation dan kita explain macam mana kita hasilkan dia. Okay, so next F. Explain why the speed of sound in water is higher than the speed of sound in air. So ni adalah soalan yang melibatkan explanation. So kita kena faham macam mana bunyi tersebut boleh bergerak lebih laju lebih laju. Sebab apa? In sound, speed of sound in water is 1500 meter per second. Kalau in air, normally dia bergerak in air. So kalau dekat udara, dia hanya bergerak selaju 330 meter per second. Okay. So, kenapa dia jadi lebih laju dalam air? Okay. Semuanya disebabkan oleh the difference of density. Okay. Keyword dia adalah density. Density. So, kita kena faham apa dia density tu tadi. Yang simbol dia rho So, kalau kita cerita pasal water, the molecule of water is closer to each other. Okay. Kalau in air, dia punya molecule of air ni, dia far apart. Dan apa kaitan molekul, jarak antara molekul ni dengan speed of the wave? So, kita back to basic. Di mana, what is a wave? Wave actually ni apa? Wave ni adalah process of transferring energy. So, you would like to transfer the energy through a medium by vibrating system of oscillations.
Which means kita nak transfer energy from A to B. So, kita nak hantar energy from A to B. So, proses penghantaran tu lah kita panggil sebagai gelombang, wave. So, dia perlukan medium. Sebab apa? Sound ni adalah mechanical wave. So, it required medium. So, since we are talking about sound wave, okay, sound wave, dia berbeza dengan light wave. Totally different. Sebab light wave tu adalah electromagnetic wave. Dia tak memerlukan medium. Okay. Dia terbalik. Kalau yang ni dia perlukan medium. Sound wave required medium. So, jadi kalau ada medium, jarak antara medium ni lebih rapat. Jadi, lagi mudah untuk dia menghantar tenaga. Compare kalau dalam air. Kalau air from A to B, dia punya jarak tu jauh. Jadi, dia hantar pada molekul kat sini, contoh molekul ni nak hantar pada yang ni it require more time. That's why speed dekat air ni less than speed in water. Faham ke penerangan saya? Okay. So, water molecules are closer, so the sound energy can be transferred faster. Itu adalah sound wave. Dia berbeza dengan light wave. Sebab light wave merupakan electromagnetic wave, or we call it as a EM wave. So it does not require medium to be transferred. So in fact, kalau dia ada medium, contohnya ada air ataupun water tadi, dia terbalik pula. Kalau light wave, in air dia lebih laju. Kalau dalam air, it getting slower. Sebab apa? Molekul-molekul tu menghalang laluan dia. Menghalang pergerakan dia. Kalau macam gelombang bunyi ni, yes, it required medium. Jadi, dia perlukan medium tu untuk bergetar. Bila medium tu vibrate, baru tenaga boleh dihantar. Jelas kan Jelas. Okay, next. Alhamdulillah. So, solve problems involving reflections of wave. Okay, tengok soalan ni An ultrasonic wave of frequency 25 kHz is transmitted from a ship to the seabed to determine the depth of the sea. The wave moves with a speed of 1500 meter per second in seawater. The time interval between the transmission and the receiving back of the ultrasonic wave is 120. Okay, 120 ni millisecond This one is a millisecond. Okay, this M ni adalah prefix. M tu adalah prefix. Ya Allah, ya Tuhanku. Okay, so milli. Macam mana kita nak bezakan milli dengan unit So, contoh. Bila dia tulis unit, meter per second, dia akan tulis M as -1. Dia ada jarak ada gap. Kalau millisecond, sebab dia prefix, maka dia perlu rapat. Beza dia So, kalau yang ni, ini adalah unit. Yang ni adalah prefix. Itu kaedah kita menulis. Cuma dalam cara awak menulis dekat kelas tu, kadang-kadang dekat jawapan tu kita tak berapa stress out lah pasal ni. So, kalau macam tu kita kena faham kan. Okay, awak boleh perhatikan dekat mana-mana buku, dia akan ada gap dan tak ada gap. Sebab apa yang ni tak ada gap? Sebab ni adalah prefix. Bahasa Melayu dia panggil imbuhan. Standard lah imbuhan. Perlukan root word untuk dia stand. Dia cannot stand alone. Okay, back to our question. Determine the depth of the sea. Be the wavelength of the ultrasonic wave. So, cuba jawab soalan ni dulu. Sementara tu, cuba buat cuba buat sendiri. Fahamkan soalan dan cuba jawab guna formula yang kita dah belajar.
Okay, the depth of the sea, guna formula S is equals to VT divided by 2. Masukkan formula dia. So, ni adalah mili Nampak Dia tukar mili dalam nombor sebab dia nak buat pengiraan. Dan untuk soalan B, kita nak cari dia punya wavelength. So, ingat formula untuk wavelength. Guna formula basic, di mana V sama dengan yes. Sudah ada nilai-nilai dia kan. Sebutkan nilai dia. So, kita bagikan. Kenapa jadi sampai 25,000 ni? Sebab kita ada nilai K kat sini K ni kilo. Kilo ni darab dengan 1000. So, ni sebenarnya adalah 25 darab 10 kuasa 3 Hz. So, jadi 25,000. So, dapat dia punya wavelength dia adalah 0.06 meter. Okay, boleh jawab Boleh, sir. Alhamdulillah. So, next. So, Ahmad shout in front of a height wall. He hears the sound of his echoes 1.2 seconds later. The speed of sound in air is 340 meter per second. So, dia ada perubahan lah Yang ni, dia guna 340. Saya beritahu tadi 330. So, yang ni, speed dia ni, dia based on, dia based on density of air. Dia berkaitan dengan temperature juga. So, ada yang pakai 330, ada yang pakai 340. So, yang ni you tak perlu hafal lah. At least kita tahu. Kita tahu sebabnya dalam exam dia akan bagi mana nilai yang dia nak. Okay, what is the distance between Ahmad and the wall? Okay, inilah jarak dia kan. Okay, so kita kena fahamkan soalan tu betul-betul. Cuba untuk fahamkan kehendak soalan. So, dia kata Ahmad ni menjerit depan satu dinding yang besar. So, apa yang berlaku bila dia menjerit, gelombang bunyi itu pun bergerak. So, bila dia kena pada dinding yang keras, a hard surface, what happens? A reflection occur. The wave has been reflected. Okay, dia pun reflected balik. Okay, sampai pada telinga Ahmad, 1.2 second later. So, maknanya the time taken dia ni, 1.2 ni adalah masa yang diambil untuk bergerak ke depan dan ke belakang semula sampai kepada Ahmad. Okay. If you are given the speed of 340 meter per second, what is the distance? So, kita guna formula. S sama dengan VT divided by 2. Okay? Jelas Jelas. So, apa yang saya highlightkan adalah cara kita nak faham soalan tu. So, kita nak kena faham apa yang berlaku sebenarnya. So, bunyi ni terpantul, dia tak cerita dalam ni. Tapi dia sebut sebagai echoes. Apa maksud echoes? Bunyi yang dipantulkan. Itu adalah fenomena of wave kan? Fenomena of reflection. So, jadi, once kita dah faham maksud soalan, kita boleh buat calculation. Calculation ni simple. Formula dia senang. Cuma nak faham apa maksud soalan tu dulu yang kita perlu highlightkan. Okay, the next one is a radar transmit a signal to an aeroplane. The velocity of the signal is 3.0 times 10 to the power 8 meter per second. After 4.0 times 10 to the power of negative 3 seconds, the radar detects the reflected signal. What is the distance of the plane from the radar? So, ni pun adalah konsep yang sama. Di mana dia guna gelombang bunyi Bila kata radar ni dia guna radio signal Dia guna radio wave. Radio wave di mana dia pancarkan. Dia pancarkan gelombang elektromagnet tadi. Okay.
Bila dia strike and then hit an object, a hard object, tak kisahlah aeroplane ke, kalau burung lah. Okay, so maka bunyi ni akan bukan bunyi signal electromagnet tadi tu akan, radio wave tadi tu akan reflected. Okay, ambil masa yang sama seperti mana yang telah dimaklumkan kat sini lah. The velocity is here, the time taken is here. So guna je lah formula yang asas tadi tu dan kita akan dapat jawapan dia. Cuma ini kita kena tengok betul-betul dia guna perkali ni kan. Dia guna standard form ni. Kena masukkan dalam calculation tu secara betul lah. Tulis dan kita akan dapat jawapan. So kalau awak tinggal dalam jawapan ni pun dah consider betul. Okay, tak perlu nak tukar dia dalam bentuk kilometer. Okay, so masuk dalam bahagian tutorial 5.3. So yang ni hopefully awak boleh buat masa sendiri Boleh? Ada soalan? Soalan-soalan semua dah ada jawapan lah, jangan risau, dah ada jawapan dah. So boleh tengok dan cuba buat dan boleh siapkan balik dalam buku yang ada dalam modul. So kita stop untuk reflection. Kita masuk dalam subtopik refraction pula. Okey. Kalau awak nak tahu, saya guna slide ni daripada ni Mosaic ada cikgu sains Muzaffar Shah Melaka yang buat slide ni. So saya guna slide dia untuk buat kelas. So boleh join je group dia ni, dia ada group Telegram, so boleh join. Ada banyak bahan dalam tu. So terima kasih kepada cikgu yang buat ni. Kita gunakan, semoga amal yang dia buat ni berkekalan dan berterusan selama-lamanya, insya-Allah. Okay, next we would like to study about the refractions of wave. Refraction. So refraction. So tengok gambar rajah yang ada kat sini dulu So ni adalah fenomena refraction. So ni adalah gambar yang diambil dari atas di tepi pantai tepi pantai. Kita tengok dekat sini ni, ni adalah kawasan Tanjung bahasa Melayu dia panggil Tanjung. So kawasan ni sebenarnya kawasan batu lah So sini adalah kawasan at B ni berapa bahasa Melayu panggil lembah kot. No. Saya bahasa Melayu panggil apa So ni kawasan B dia, kita tengok apa yang berlaku. So sini kawasan a hard surface. Hard. Ni adalah kawasan yang lebih soft So kita perhatikan bahawa bentuk wavefront, bentuk wavefront tu. Kita boleh nampak bentuk wavefront tu. Yang nampak kan? Jelas ni kan? Ni. So ini adalah wavefront Yang saya lukis-lukis ni adalah wavefront. Okey. Kenapa berlakunya refraction ni? Disebabkan oleh sini adalah kawasan yang cetek Ni adalah kawasan yang cetek. So sini adalah kawasan cetek. A shallow area, while at this point ini adalah kawasan yang deep. Okay. Lepas tu dia guna istilah ni deep and shallow. Okay, the wave travel from deep to shallow. Bila wave travel from deep to shallow, maka dia akan mengalami refraction. So nanti kita akan explain kenapa deep and shallow ni memainkan peranan dia. So what happens when wave travel into a shallow area? So kita akan tengok satu-satu je lagi. Okay. So the diagram below shows a seawater travels towards a shore or shore, pantai, seashore. Observe the wave and compare their shape when they are away from the shore and when they approach the shore. So kita tengok semasa dia duduk kat jauh ni dan apa pula dia punya bentuk gelombang dia semasa dia menghampiri. So kita perhatikan satu-satu, kita tengok apa yang ada.
Tengoklah kan, macam mana kita bincangkan tadi lah. The wave travel from a deep to shallow. Deep to shallow. From deep to shallow. Okay, the wave refraction causes wave fronts to parallel the shape of the coastline as they approach the shore. So, maknanya kat sini awak boleh tengok bahawa bentuk wave front dia ni, bentuk wave front yang terhasil ni, dia menyerupai bentuk permukaan. Kan bentuk permukaan tanah kita macam ni kan, melengkur macam ni. So dia wave front yang terhasil ni pun menyerupai bentuk bentuk permukaan tanah yang dia datang tu, yang dia langgar. And as they hit, dia akan balik balik. So kenapa benda tu berlaku kan? Kita akan tengok dalam ni. Okay, for the first learning standard 1, kita akan describe dulu IR, lambda, F and V dan juga the direction of wave. So I ni kali ni kita panggil sebagai incident ray ataupun incident wave. Yang ni kita panggil sebagai refracted. R tu adalah refracted wave. Kalau ada itu reflected, this one is a refracted. Lambda still lagi wavelength. F is frequency. Ni adalah speed. Direction of wave tu adalah propagation of wave. Now, what happens to the wave as they propagate to different depth of water? Observe the diagram and number 1, compare the frequency of the water wave in the deep area and shallow area. Explain your answer. Compare the speed in deep area and the shallow area. And the third comparison yang you kena buat adalah compare the wavelength in the deep area and shallow area. Okay, so 3 perkara yang kita kena observe daripada satu fenomena yang kita tengok dekat bahagian atas ni. Dia kata bahawa a square glass slab is placed in the ripple tank so as to create a different depth of water. So, bila diletak sesuatu halangan dekat dalam air ni, so this one is a dalam satu ripple tank. Ini dalam ripple tank Ini dalam ripple tank. Dekat tengah-tengah tu kita letakkan satu glass slab supaya menyebabkan kawasan ni jadi shallow. So dua kawasan ni adalah kawasan yang deep. So kita perhatikan satu persatu. Lambda 1, sini lambda 1, sini lambda 2. So kenapa sini lambda 1, sini lambda 1? Sebab dia datang daripada deep area. Sini lambda 2. So obviously kita nampak the wavelength in a shallow area is less than in a deep area for wavelength. Maksudnya wavelength kat sini kita tengok wavelength lambda 1 is bigger than lambda 2. Lambda 1 ni untuk siapa? Untuk kawasan deep. Lambda 2 ni untuk adalah kawasan shallow. Okay. Dan compare the speed in the deep area and the shallow area. So perhatikan velocity kat sini dengan velocity kat sini. So kita tengok velocity dia yang ni kecil, yang ni velocity dia besar kan. V1 is less than V2. Di mana V1 ni adalah kawasan deep. Yang ni adalah kawasan shallow. So kita perhatikan, tadi deep besar, sekarang deep kecil. Kenapa? Semuanya bergantung kepada formula V sama dengan lambda F. Okay. V sama dengan lambda F. So, apa hubungan di antara deep area dengan shallow area? So, apa yang berlaku dekat bahagian frekuensi? Mana kita dah tengok V, dah tengok lambda. What about frekuensi? Agak-agak apa yang berlaku pada frekuensi of the water wave in deep and shallow area? Agak-agak apa jawapan awak? Anyone? Constant. Okay, you jawab constant kat sini kan. Constant frequency. So,
Dia suruh kita explain kenapa constant. Sebab apa? Constant. Ingat tak masa kita belajar formula ni? Do you remember? I told you before about the frequency. Frequency will remain unchanged unless awak buat apa? Tukar source. Yes, unless you change the source. Since you are not changing the source, maka frequency should be constant. Jelas Jadi soalan akan tanya macam gini dia. Frequency, what happened to the frequency? Frequency will remains unchanged or constant. Why? Sebab same source. Okay. Oh, ni kena padam balik kan. Padam balik. Dia kata equal. Sebab apa? Same motor. Equal ni unchanged lah. Same motor ni merujuk kepada source. Source dia sama, tak berubah. Okay, compare the speed. Deep. Untuk velocity in a deep area is bigger. Deep area is bigger than shallow area. Okay. So, kalau perhatikan dekat gambar rajah ni, apa pula masalah gambar rajah ni kan? Biasalah gambar rajah kan. Tengok. V1, ni adalah V2. Oh, so apa ni? V1 is bigger than V2 sepatutnya ni. Okay, jelas Takut awak tertipu dengan gambar rajah ni. Sebab apa? Saya kata tadi based on the equation. So, yang ni sebenarnya salah lah ni. Maksudnya perubahan tu ada kat sini kan. Di mana V1 should be bigger than V2. Okay. Dia tulis dah kat atas ni kan. Jangan tertipu dengan anak panas Okay. Sebab apa? Sebab based on the formula, V is equal to lambda F. So, when F is constant, so bila kita dah dapat lah F ni constant, maka kita dapat tukar. V is directly proportional to lambda. So, jadi, kalau lambda kita tinggi, maka velocity kita pun akan jadi tinggi. Faham Faham. Jelas. Good. Oh ya. Yeah. So, tengok dekat shallow area, velocity dia tinggi ke rendah? Rendah kan? Velocity dekat shallow area ni rendah. So, jadi kalau kita rujuk pada gambar rajah ni, okay. Ni kawasan Cape kan? Ni adalah kawasan Tanjung. So, sini adalah kawasan Muara apa B kita panggil apa bahasa Melayu? Teluk. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhan. Maaf. Bahasa Melayu kita panggil dia teluk. Dan B. Okay, bila kita kata B, kenapa orang suka beriadah di kawasan B ni? Kalau nak buat bangunan ke, nak bangunkan sesuatu, kita bangun kat kawasan ni. Kat sini biasa ada rumah api je, biasa ada kat sini ni. Sebab dia tinggi kan, sebab dia tanah keras. So, kenapa orang buat resort apa semua kat sini kan? Kita ada Marina Bay lah kan. Macam-macam jenis bay kita ada. Okay, kenapa kita buat kat sini? Sebab orang akan buat aktiviti pun dekat kawasan sini. Kenapa buat kat sini? Sebab dia punya speed ni, velocity dia ni is low. Okay, kalau velocity kat sini, V is high. Faham Ombak yang datang dekat kita tu, walaupun kerap, tapi dia punya velocity dia low. Jelas Kenapa orang suka mandi dekat teluk kan? Teluk Cempedak lah, Teluk Intan lah. Kita tunggulah bila lah kita boleh rentas negeri. Kita boleh lagi tengok apa yang ada. Okay. So, relate the depth of water to the speed of water wave. Okay. So, kita tengok bahawa it is a directly proportional. Based on the equation, V sama dengan lambda F. Since F adalah constant, maka kita dapati bahawa V is directly proportional to V is directly proportional to lambda. Relate the depth of water to the wavelength of the wave. Depth dengan
wavelength. So directly proportional juga. Dalam, maka wavelength pun besar. Maksudnya relate the speed of water wave to the wavelength of the wave. So kalau velocity tinggi, maka deep wavelength pun tinggi. So semuanya ni berdasarkan formula yang atas ni. Okay, so everything yang ada dekat atas tu tadi tu, dia berdasarkan satu fenomena yang kita panggil sebagai refractions of wave. So what's the refraction of wave? It is the change in directions of propagation wave caused by the change in the velocity of wave. Nampak Dia kata bahawa the change in direction, maknanya arah gelombang tu tadi, arah wave tadi tu berubah disebabkan oleh change in velocity. Velocity tu berubah disebabkan oleh, sekejap ni ada ni. Kakak nak apa kakak? Anak saya datang ni, nak ambil buku rupanya. Okay, so the change in direction tu disebabkan oleh change in velocity. So, siapa yang berubah? Direction. Kenapa dia berubah? Velocity dia berubah. So, kita kena faham. Siapa yang mengubah siapa? Kenapa velocity ni berubah? Sebab dia move from one medium to another medium. Okay, dia berangkai lah. Dia ada reason dia. Okay, so ni adalah refraction. Apa dia refraction? Phenomena of changing in directions of propagations due to the change of velocity when wave travel into a different medium. Okay, so kita tengok gambar yang ada dekat bahagian bawah ni. Okay, the speed of water wave is influenced by the depth of water. Kenapa influenced by the depth of water? Tengok dekat sini. Dekat sini deep. This one is shallow. Deep and shallow. So kalau saya kerat dua ni, kalau saya potong baik, saya tak buka apps untuk pen ni. Saya guna je PowerPoint. So jadi tak berapa cantik lah. Tak cantik lagi. Tak apalah, consider ni sebagai sama luas sama luas. Okay, sama luas bayangkan area 1 is equal to the area 2. Okay, nah tengok, cuba perhatikan volume dekat sini, volume of water. So kita tengok volume dekat sini is bigger than volume kat sini. Betul ke? Betul, sir. Okay, kita dapati bahawa volume 1 is bigger than volume 2. Volume of air ni lah, volume of water ni. Apa pula kaitan dengan volume ni? Okay, ingat. The first thing tadi, sebab dia entering a different medium. Bila cerita pasal medium, dia menceritakan tentang density. Dia cerita pasal density tadi. Di mana density ni simbol dia rho, formula dia M divided by volume. M divided by volume. Maksudnya kat sini, volume dengan density ni inversely proportional. Betul So density is inversely proportional to the volume. If the volume is increased, maka density akan jadi low. Bermaksud dekat sini volume dia besar, maka density dia kecil. Bila sini volume kecil, maka density dekat sini besar. So jadi kita nampak bahawa rupanya wave to travel from one medium to a different medium dalam konteks density. Jangan fikir bahawa mana ada berlaku perubahan medium, sini air, sini air. No, we are not looking at the type of liquid. We are looking at the density disebabkan oleh deep and shallow tadi. Okay.
Medium berubah disebabkan oleh kedalaman yang berbeza, menyebabkan density pun berbeza. So, bila masuk density yang berbeza, speed akan berubah. Kenapa? Now, bila kita masuk dalam kawasan yang kurang tumpat, this one is kurang tumpat, maka kat sini velocity kita, ni volume saya nak tulis ni saya tulis volume volume. Ya Allah, volume. So, velocity pula bermaksud velocity dekat sini, speed dekat sini tinggi. Speed kat sini tinggi. Manakala speed dekat sini low. Kenapa pula dah ni? Kenapa dekat sini speed tinggi, sini speed kita low? Okay, now, cuba fikirkan. Katakanlah kita ni duduk dalam kelas in the class. Crowded lah kelas kita. Agaklah crowded kan. Ada meja, ada kerusi. Maksud density kita tu tinggi. Boleh tak kita berlari dengan laju dalam satu kawasan yang crowded? Boleh ke berlari dengan laju? Tak boleh. Tak boleh. That's why speed masa dekat density rendah lebih tinggi berbanding speed semasa dekat density yang tinggi. Dekat pasar malam tak pernah kita tengok orang berlari kan, antara ramai-ramai tu kan. Tapi sekarang ni pasar malam pun tak ada. Tak boleh nak buat contoh pasar malam. Sebab tak nampak fenomena pasar malam tu macam mana. Okay. So, ni adalah kaitan speed lah. So, ingat So, bila difference medium disebabkan oleh density tadi, deep and shallow, maka speed pun berubah. Ingat bila speed berubah, maka direction pun akan berubah. Yang ni nak cerita berkenaan dengan speed dia berubah. Dekat sini kita nak tengok berkenaan dengan second diagram ni, kita nak tengok kepada perubahan direction pula. Macam mana pula tu direction berubah? Okay. The speed of light wave is influenced by optical density of the medium. Optical density, inilah yang sambil-sambil saya cerita tadi ni. Optical density means ketumpatan ketumpatan yang disebabkan oleh light tu sendiri. Medium tu. Medium tu tumpat atau tidak. Di mana kita ada dekat atas ni air, dalam ni water kan. So, molekul air kita tahu bahawa molekul air pula dah. Molekul air, molekul air molecules are far apart. Okay? While in a water, the distance between molecules are close together. Lagi dekat. So, bila lagi dekat, maka kita dapati bahawa dekat sini lebih tumpat. Dekat sini kurang tumpat. Denser, less dense. So, jadi, berlaku perubahan speed. Sebab apa? Dekat sini speed kita, velocity kita rendah. Velocity kita dekat sini tinggi. Nampak kan? Light ni kan? Nampak light. Light move faster in air compared to the in water. Dia explain macam ni. Kenapa dia bengkok macam ni pula? Disebabkan oleh change in direction. Nanti kita akan belajar macam mana kita lukis ni balik. Ni kita nak faham dulu konsep of refraction. The next one is sound wave. Okay, sound wave travels in a different temperature of air. Okay, di mana dekat bawah ni cold air, dekat atas ni warmer air. Okay. Tadi kita tengok density disebabkan oleh deep and shallow. Sekarang kita tengok density disebabkan oleh different kind of medium. Satu water, satu air. Sekarang kita nak tengok pula difference density ni caused by different temperature pula. Dekat sini different temperature. So, di mana dekat bahagian bawah ni temperature low. Temperature low. Dekat atas ni temperature is high. Apa pula masalah temperature low and temperature high ni? Okay. Dia ada efek dia. Okay, now.
tadi we are talking about air molecules in the air. Air molecules in air are far apart. So, if you compare two different temperature of air, masa dekat high temperature ni, dia punya distance of molecule ni lagi jauh. Kenapa? Macam kita, kalau tengah panas, suka tak duduk rapat-rapat dengan orang-orang? Kita dah berpeluh, balik jogging lah, apa semua berpeluh, penatnya lah, panasnya lah. Duduk pula rapat-rapat dengan orang. Ui, memang tak lah. Tapi, masa dekat cool air, low temperature, musim sejuk, distance between molecule ni jadi lebih rapat. Kenapa Sama lah macam kita. Bila musim hujan, tengok dekat asrama je, pelajar je tidur rapat-rapat. Satu katil 2 orang. Siap kongsi selimut pun ada. Astaghfirullahaladzim. Katil yang lebih tu buat apa? Buat perhiasan. Sungguh tidak patut. Kan? Bila sejuk je, duduk rapat-rapat. Sebab apa? Nak share temperature tu. Biar heat tu transfer to each other. Supaya kita cepat-cepat capai thermal equilibrium. Tu konsep heat pula dah. Okay. But now, we are not talking about that thermal equilibrium. We are talking about kinetic energy contained in the air molecule. So, kinetic energy. So, bila high temperature, maka it contains more kinetic energy. Bila dia ada more kinetic energy, maka dia boleh bergerak dengan lebih laju. Bila lebih laju, maka jarak ni akan jadi lebih jauh. Compared to the low temperature. Bila low temperature, they have low kinetic energy. Jadi dia hanya boleh bergerak dekat je. Okay, bila dia bergerak dekat, jadi dia punya jarak tu taklah jauh. Faham? Faham. So, kita dah tengok 3 keadaan yang menyebabkan density yang berbeza. Semuanya melibatkan density di mana kita tengok bila jarak ni dekat, maka density dekat sini tinggi. Density dekat atas ni rendah. And again, bila density tinggi, velocity dia rendah. Sini velocity kita tinggi. Okay. Now, kita nak write an equation for refractions of wave. Okay. 10.56. Okay, sempat lagi. Lepas ni kita rehat sekejap So, untuk satu kawasan, a deep region, maka velocity dia V1. Frekuensi dia F1. Lambda dia lambda 1 lah. Okay. Untuk yang kedua pula, untuk shallow region, velocity dia V2, frekuensi dia F2, lambda dia lambda 2. Okay. So, apa yang sama di antara dua-dua formula ni? Apa yang sama? Okay. Yang sama dia adalah F1 dengan F2. Kenapa F1 dengan F2 ni sama? Sebab frekuensi unchanged. Kenapa frekuensi unchanged? Kenapa frekuensi constant? Sebab reason kita apa Kenapa frekuensi unchanged? Source dia sama. So, saya akan ulang banyak kali benda ni Saya akan ulang, saya akan tanya. Sebab apa? Soalan selalu tanya macam tu. Soalan dia cukup berminat dengan frekuensi tu. Sebab apa? Dekat situlah baru kita boleh buat persamaan kedua-dua formula ni tadi. Pak, kita buat persamaan. Nampak? Kenapa jadi macam ni? Sebab bertitik tolak dia punya first reason ni dekat sini. Jadi ni penting ni. Frekuensi unchanged. Kenapa frekuensi unchanged? Sebab from the same source. If you get the same source, maka frekuensi unchanged, frekuensi constant, so you boleh samakan dua persamaan. So, V1 divided by lambda 1 will be equal to V2 divided by lambda 2.
Next. How does the direction of wave change when passing from deep to shallow water? Sekarang kita nak belajar pula macam mana cara kita nak lukis. Macam mana cara kita nak lukis? Okay, so kita tengok ada dua color yang berbeza, represent a deep and shallow. Bila kata deep, maka bermaksud sini ini adalah satu kawasan density yang density apa sini? Deep ni. Density dia. Deep area density. Tinggi. Sini density dia tinggi. Okay. Bila density tinggi, velocity dia pun tinggi. Ya ke? So, betul ke dekat deep ni velocity tinggi? So, kita check balik kan. Lupa. Baru belajar tadi kan kita lupa. Tapi tak apa. Kita tengok. Okay, tengok dekat deep kan. Tengok dekat deep, density dia rendah. Speed dia yang tinggi. Kecil Terbalik tu. Yang ni. Dekat shallow pula density dia tinggi. Maka velocity dia akan jadi rendah. Okay. Faham Ingat ni gambar darjah ni. Ni. Kita tak perlu hafal. Kita faham je gambar tu. Faham kan? Okay, kenapa density situ rendah? Kenapa density dekat sini rendah? Disebabkan oleh volume of water dia ni tinggi. Volume tinggi. Maka density dia pun rendah lah. Sebab apa? Dia inversely proportional. Okay. Okay. Dekat sini tadi density kita. Density kita rendah. Maka velocity kita tinggi. Dekat sini velocity kita rendah. Maksud density kita tinggi. Okay. So, from deep to shallow, it will refract towards the normal line. Kenapa pula jadi macam ni? Okay, nampak ke ni? Nampak ke? Ke tak faham? Nampak. Sekejaplah saya buka sekejap Nak contoh dekat satu skrin yang kosong. Senang. Okay. Tadi sebab dia lukis sengit kan, kita guna air and water lah supaya kita nampak jelas. Okay. Atas ni kita ada air medium. Bawah ni saya ada water medium. Okay. Bawah ni air Okay, atas ni air. So, let's say saya ada satu cahaya wave bergerak. Okay, dia bergerak ke arah tu. So, macam biasa, bila kita dah lukis tu, dia still lagi ada I yang kita panggil sebagai incidence wave. Mana? Inilah nilai I. Okay. Lepas tu kita ada R, refracted wave. Okay. Dan kita ada N, iaitu normal line. So, kat mana kita nak lukis normal line ni? Normal line perlu dilukis bersudut
tegak daripada tempat yang dia bersentuhan. Okey. Berlukis bersudut tegak. Ini adalah normal line kita Okey. So, guna color lain sikit. So, since ini katalah ni adalah light wave light. Contoh kata ini adalah light. So, bila kata light, dia move in a straight line. Sepatutnya dia bergerak lurus lah. Sepatutnya garisan kuning ni. Padam balik. Alamak, terpadam semua pula dah. Ya Allah, ya Tuhanku. Nak tekan ini, tertekan itu. Again. Tak ada hal, kita lukis balik. Sorry air and water ni. Atas ni kita ada air. Kita lukis tadi ada normal line tadi Okay, tadi kita dah ada ray tadi kan, dah ada ray. Light ray tadi bergerak. So, since kita ada light, maka dia move in a straight line. Ini adalah sepatutnya arah gerakan dia. Okay. Ini adalah arah yang sepatutnya dia bergerak. Okay. Should be in a straight line. It should be in a straight line. Tapi, disebabkan dia bergerak in a different medium, maka apa yang berlaku? Velocity dia berkurangan. Bila kata velocity dia berkurangan, maka dia akan move towards the normal line. Jadi daripada sini, dia ubah ke arah sini. Okay. So, dia akan move towards the normal line. Nampak ke skrin saya ni? Saya takut saya salah tekan tadi. Nampak apa yang saya lukis semua nampak kan? Saya pun check dekat sini nampak Okay. So, jadi apa yang kita ada dah sebenarnya? Kita ada I, apa dia I? Incident wave. Ya Allah. Tak apa. Incident wave. Kita ada R, iaitu refracted wave. Kita ada N, iaitu normal line Lepas tu kita ada sudut dah. Sudut dia, tengok sudut dia. Angle dia ni. Okay. Okay. Kita. Dia private saya, tapi sebab saya share screen, semua orang nampak kan. Alamak, kesian dia. Okay. Tengok nak cari dia punya sudut kan. Sudut. Ni. Angle dia kan. Angle for incidence. Kita mesti ambil daripada garisan normal. So, ini adalah sudut dia ni. Incident dia ni. Biasa kita akan bagi simbol I lah. Okay. Manakala yang ni kita akan bagi simbol R. Apa dia R ni? Ini adalah angle for refracted. So, sepatutnya dia gerak straight, tapi dia bergerak ke bawah. Kenapa? Sebab dia towards the normal line. Dia menghampiri. Menghampiri. Bahasa Melayu kita kata dia bahawa menghampiri. Menghampiri garisan normal.
Kenapa dia menghampiri garisan normal? Kenapa? Reason dia sebab speed decrease. Sebab speed dia decrease. Bila speed decrease, maka dia move towards the normal line. Kalau speed increase, dia akan away from normal line. Kenapa pula? Okey, cuba fahamkan macam ni. Jalan raya, highway. Highway ada 3 lorong. Ni boleh padam ni kejap nak padam jap. Dah tekan dah tadi apa? Okey, highway ni ada 3 lorong. Warna putih lah. Jalan raya kan? Jalan raya. Tek. 3 lorong. Okey. Ada 3 lorong highway. Katakanlah kita ni sedang bawa kereta. Bukan kita lah, ya awak lah kot bawa kereta kan. Duduk dekat lorong tengah. Kat lorong tengah. Okey. So, bila kita nak bergerak perlahan, apa yang berlaku? Bila kita nak slowing down, laju sangatlah kita nak slow down. Kita akan bergerak ke arah kiri. Bila ni? Slow down. And slowing down, kita akan bergerak ke arah kiri, lorong kiri. Kalau kita nak speed up, kita akan bergerak ke arah kanan. Speed up ataupun accelerating, kita akan move dekat lorong kanan. Sama juga kalau duduk lorong kat sini, sebab dah tak ada lah lorong sebelah kiri, maka ke kanan dia mesti speed up. Kalau duduk sini, tak boleh lagi kanan. Tak boleh nak laju lagi. Nak slow down, pergi ke arah kiri. Maknanya itu dah memang dia punya lumrah, kita kata. Kenapa explain tu? Sebabnya, saya lagi tanya. Kenapa kalau speed decrease, dia kena towards the normal line? Kenapa? Okay, sebabnya, lumrah alam memang macam tu. Okay. Duduk dekat kawasan ni, air ni. Ni kawasan air. Jarak antara partikel tu jauh. Maka kita bebas untuk bergerak. Freely to move kan. Bebas nak bergerak. Bila duduk dalam water particle, bila masuk dalam water particle, kan, water particle ni lebih rapat. Maka dia punya speed dia tu berkurangan. Bila speed ni berkurangan, seolah-olah tadi boleh bergerak bebas. Sekarang bergerak sikit, ada halangan. Bergerak sikit, halangan. Banyaknya halangan. Halangan-halangan tu sebenarnya adalah untuk membentuk kita supaya menghampiri garis normal. Inilah normal dia. Okay. So, bila kita kata bahawa moving into high density area, it will towards the normal line. Jelas Jelas. Jelas. Dah 11 suku lah, tak rehat kita tadi. Okay, so kalau macam ni, from deep to shallow, dia akan refract towards the normal line. Sebab apa? Sepatutnya wave ni dia bergerak straight. Sepatutnya wave ni bergerak straight. Sepatutnya dia bergerak straight. Sepatutnya pergi straight, tapi sebab dia dah bergerak slow down, maka dia akan towards the normal line. Kalau dia naik atas pada garisan yang sepatutnya ni, contoh naik ke atas ni lah. Ni kita kata bahawa away from normal line. Kalau yang ni, towards the normal line. Faham So, kita buat based on garisan yang sepatutnya. Sepatutnya pergi straight ni kan. Okey, kalau naik atas pada tu away, kalau bawah pada tu towards the normal line.
Kalau yang ni pula, dia from shallow to deep. From shallow to deep. Nampak Sepatutnya dia bergerak straight macam ni kan. Sepatutnya bergerak straight. Ingat juga. Sepatutnya dia bergerak straight macam ni. Tapi, ni normal line. Dia bergerak atas daripada ni. Maka dia move away from normal line. Ini dia kata bahawa away from normal line. Refract away from normal line. So, yang kita cerita ni baru directions of propagation. Ni adalah directions of propagation. Okay, itu baru direction of propagation. Yang kita kena lukiskan lagi adalah ni. Apa benda-benda ni? Garisan-garisan ni. What is this? This is what we call a wavefront. Kita kena lukis wavefront. Okay. Lukis wavefront supaya kita tahu bahawa lambda kat sini and lambda kat sini ni difference. Di mana dekat sini lambda 1, sini lambda 2. So, saya akan dapat bahawa lambda 1 is smaller than lambda 2. Okay, faham Next, kita tengok perbandingan dia pula. Characteristics. Angle of incidence, speed, wavelength and frequency. Apa yang berlaku semasa from deep to shallow and shallow to deep. Ini untuk conclusion je lah. Apa yang kita cerita tadi tu. Kita dah cerita dua-dua tadi. Ni adalah conclusion dia. So, I is bigger than R. Semasa dia bergerak from shallow to deep. From deep to shallow. From deep to shallow. Sebab apa? Dia move towards the normal line. Jadi, incidence ray is bigger than refracted ray. Tak percaya, kita tengok kat sini balik. Nampak ni kan? I ni besar daripada yang ni, kecil. Ni besar, yang ni kecil. Okay, yang ni kecil lah. Kita balik lah. Okay, speed dia decrease. Betul? Speed dia decrease sebab apa? From deep to shallow. Yang ni speed dia akan jadi increase Yang ni increase. Wavelength dia sama dengan speed. Sebabnya yang ni sama dengan ni. Speed dengan wavelength ni sama sebab V is directly proportional to the wavelength. Dan frequency remains unchanged. Sebab same source. Okay. Jelas Faham? Faham. So, kalau faham, kita stop dekat situ dulu. Boleh ke? Boleh So, Boleh, ada masa 15 minit lagi. Sorry sebab saya tak sempat. Biasa kita rehat dulu 15 minit kan. 5 minit, 15 pula dah. So, kali ni tak sempat sebab nak teruskan. So, kita akan sambung dengan subtopik ni pada minggu depan. InsyaAllah. So, ada masa 15 minit. Awak boleh buat tutorial 5.1 tadi tu. Ada soalan boleh tanya saya dalam grup. Okay guys? Okay, sir. Okay, so kalau tak ada, kita berhenti kat situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.